Okey, kita masuk pula kepada 5.2 iaitu penyediaan penyata keuangan. Okey. Pertama sekali kita akan kena pasti dulu item ataupun format yang terdapat di dalam penyata pendapatan. So, penyata pendapatan ni adalah terdiri daripada akaun perdagangan iaitu ada jualan bersih dan kos jualan iaitu belian. Dan juga akaun untung rugi, ada hasil dan belanja. So apabila penyata pendapatan ni adalah gabungan antara dua-dua akaun ni, jadi butiran yang ada dekat dalam penyata pendapatan adalah seperti berikut. Pertama sekali adalah jualan bersih, di mana jualan bersih akan ditolak dengan pulangan jualan. Jadi formula dia adalah jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Okey, biasanya jualan ni kalau kita jual ataupun kita niaga, inilah kita jual barang-barang perniagaan kita tu dekat customer kita, kadang-kadang ada berlakunya pulangan jualan, di mana kat situ mungkin barang tu tersalah jenama ataupun barang tu rosak ke, ada masalah-masalah yang menyebabkan pulangan jualan tu berlaku. Jadi kat situ mesti kita akan kena tolakkan dengan pulangan jualan lah, sebab jualan kita hanya melibatkan barang yang diterima oleh customer kita. Tapi kalau dipulangkan, maksudnya kita tak dapat jual lah benda tu, kita kena refund balik lah, refund duit dia, refund duit customer kita balik. Okey, itu pertama, jualan bersih. Kedua, kos jualan, di mana kos jualan ni adalah kos dan belanja untuk membeli barang niaga, iaitu belian lah. Kat sini ada beberapa contoh item yang terdapat di dalam kos jualan. Pertama sekali adalah inventory, di mana inventory ini adalah merupakan stok yang terdiri daripada stok awal dan stok akhir. Nanti dekat dalam format anda akan lihat stok awal dan stok akhir tu dekat bahagian mana, nanti cikgu akan terangkan. Lepas tu ada belian. Belian ni memang terlibat dekat dalam kos jualan, sebab kita akan beli barang niaga kita untuk kita jual nanti. Jadi belian tu adalah merupakan salah satu item utama dekat dalam kos jualan kita. Lepas tu pulangan belian. Jikalau kita beli tu ada barang tersalah jenama ke, rosak ke, kita akan ada pulangan belian lah kepada pembekal kita tu. Dan angkutan masuk. Angkutan masuk ni kalau macam kos yang terlibat, itu pengangkutan yang terlibat lah secara langsung dekat kita punya penerimaan barang niaga kita tu. Itu kita beli kan, kita ada kos penghantaran apa semua tu, itu adalah merupakan angkutan masuk lah. Itu adalah merupakan kos jualan. Ketiga, belian bersih, di mana belian bersih ni adalah merupakan jumlah perbezaan antara belian, jumlah belian dan pulangan belian, di mana kat sini formula dia adalah belian bersih sama dengan belian tolak pulangan belian. Sama juga macam jualan bersih tadi. So kita tolakkan je dengan pulangan belian. Di mana kalau kita beli ada barang yang kita pulangkan balik kat pembekal akibat salah jenama, rosak dan sebagainya, kita akan pulangkan balik. Jadi dari situ akan menjadi pulangan belian. Okey, so seterusnya kita tengok kepada kos belian, di mana kos belian ni adalah jumlah barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian, di mana kita dapat belian bersih dan ditambah dengan belanja atas belian, iaitu angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan duty import. Jadi belanja atas belian ni macam orang kata apa, perbelanjaan yang terlibat dalam kita dapatkan barang kita tu. Kadang-kadang ada duty import, kita lalu custom ke apa ke kena bayar macam tu. Lepas tu upah atas belian, kalau macam ada orang yang delivery kita kena upah ke, something like that. So itu adalah merupakan belanja atas belian. Jadi kita kena tambahkan dengan belian kita sebelum kita tentukan harga jualan lah, kebiasaannya. So dekat dalam penyata pendapatan nanti anda akan lihat kita kena tambah dengan kos belian tu, sebab benda tu terlibat dalam perbelanjaan kita sebelum kita jual barang tu. Jadi kita kena tambah dengan belian. Okey, seterusnya kita lihat kepada belanja. Belanja ni adalah kos yang dibayar dalam perniagaan. Itu perbelanjaan lah. Sebagai contoh, bayar insurans, gaji, sewa bangunan. Gaji ni memang kita biasa bayar kat pekerja lah. Ini memang wajib lah, selalu ada lah. Lepas tu sewa bangunan ni, kalau macam contoh bangunan kita tu kita menyewa daripada orang lain.
So kat situ kita kena belanjakan duit lah untuk bayar sewa kan. So satu item yang tertinggal kat sini adalah hasil, di mana hasil adalah merupakan orang kata apa, dapatan kita dalam perniagaan kita tu. Selain daripada jualan lah, dapatan lain yang kita dapat dekat dalam perniagaan kita. Contohnya komisen. Komisen diterima, maksudnya kita dapat lah komisen tu. Mungkin kita ada usaha sama ke, ada apa-apa yang kita dapat komisen kan. Komisen diterima. Lepas tu kita terima apa lagi, diskaun diterima. Lepas tu faedah diterima. So yang diterima kebanyakan itu adalah merupakan hasil kita selain daripada jualan perniagaan. So itu ada item yang tertinggal kat sini. So ada hasil. Okey, dan seterusnya kita tengok kepada untung kasar, di mana untung kasar ni adalah jumlah yang diperolehi setelah kita ambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Tapi sebenarnya untung kasar ni kita dapatkan sebelum kita kira belanja atau hasil. Di mana ni kat sini dia cakap aktiviti utama ni, dia ambil kira belanja dengan hasil. Aktiviti utama ni dia bawa maksud kita ambil kira jualan dan belian, di mana jualan ni adalah merupakan hasil utama perniagaan, manakala belian adalah merupakan perbelanjaan utama dalam perniagaan. Yalah, kalau kita nak berniaga, kita nak barang niaga kita tu, mesti kita membelanjakan duit kita untuk barang niaga demi kita teruskan kelangsungan perniagaan kita kan. Jadi kat sini ayat dia tu mungkin kadang-kadang pelajar keliru. Jadi cikgu cakap secara ringkas lah, untung kasar ni kita libatkan jualan dan dia melibatkan jualan dan belian untuk kita dapatkan untung kasar. Jadi kat sini formula dia adalah untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan, di mana kos jualan ni adalah kita ambil kira stok dan belian tu tadilah kos-kos yang terlibat dalam belian. Itu adalah merupakan untung kasar. Dan akhir sekali adalah untung bersih, di mana untung bersih ni jumlah pendapatan hasil melebihi jumlah perbelanjaan kos sesuatu tempoh perniagaan. Jadi untuk untung bersih ni, lepas kita dapat untung kasar tu, kita kena tambahkan dengan hasil dan kita kena tolakkan dengan belanja, di mana nanti kita akan tengok sama-sama hasil yang selain daripada jualan, iaitu macam cikgu kata tadi, komisen diterima, faedah diterima. Belanja kita tu macam gaji, sewa. Tengoklah sewa tu jenis macam mana. Sewa tu diterima ke dibayar. Kalau sewa diterima, hasil. Tapi kalau sewa dibayar, maksudnya kita masuk ke dalam perbelanjaan lah. Jadi kat situ kita akan tengok sekenali sama-sama nanti dekat dalam formula dan macam mana kita menyediakan penyata pendapatan. Okey, jadi kat sini secara overallnya inilah adalah item-item yang perlu ada dekat dalam penyata pendapatan, termasuk hasil lah. Kat sini tak ada hasil satu kan. So diharap agar pelajar faham lah macam mana orang kata apa, secara overall, dan apakah butiran-butiran yang perlu ada dekat dalam penyata pendapatan tu, dan dia tahu apa ke item yang kena ada. Jadi bila dia tahu item apa yang kena ada, at least nanti bila masuk ke dalam kita punya format sebentar lagi, pelajar dia tak keliru. So dia akan dapat 2 kali lah input kat situ. Okey, kita tengok kepada format penyata pendapatan dekat sini. Okey, so format ni kita tengok pertama sekali ada nama syarikat. Nanti kalau dekat soalan dia letak syarikat Malik, syarikat Pak Ali kan, tulis je nama kat situ, nama syarikat tu apa dia. Lepas tu dia punya tajuk bawah daripada nama syarikat tu, penyata pendapatan bagi tahun berakhir berapa. Nanti kalau kat soalan tu dia cakap tahun berakhir 31 Disember 2020, kita tulislah kat situ 31 Disember 2020 kat atas ni. Ataupun kalau dia tulis 30 Jun 2021, tulis 30 Jun 2021. So kita ikut soalan nama syarikat ni, okey, dengan tajuk penyata pendapatan bagi tahun berakhir. So cikgu harap anda bolehlah untuk tajuk ni. Tajuk ni dia tak begitu rumit sangat kan. Jadi kita gariskan, ini adalah format dia lah. So kita tengok satu-satu. Okey, kita bermula, kita buat laju 3 macam ni supaya nanti memudahkan kita nak mengira kan. Okey, so kita letak RM dekat atas ni, menunjukkan setiap satu item ni kita menggunakan ringgit Malaysia lah.
Untuk mengira kan, kita tak guna benda lain kan. Okay, so pertama sekali adalah jualan, di mana kita akan tengok dekat dalam soalan tu jualan dia berapa, kita letak sini, dan kita akan tolakkan dengan pulangan jualan. Lepas tu dapat jualan bersih. Ni kalau tak ada pulangan jualan, kita biarkan je lah jualan saja kat situ. Kalau tak ada lah, tapi biasanya ada pulangan jualan ni, so kita kena tolakkan pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Okey, lepas kita dah dapat ni, kita tinggalkan dia kat sini, dan kita nak kira kos jualan, di mana kat sini nanti jualan bersih ni kita akan tolakkan dengan kos jualan. So pertama sekali adalah stok awal. Okey, stok awal ataupun inventory awal, biasanya dia tulis kat dalam soalan, cikgu bagi contoh lah. Kalau contoh tempoh berakhir dia daripada 1 Januari sampai 31 Disember. So stok awal tu biasanya dia akan tulis stok awal, contoh lah kan, tahun berakhir dia 31 Disember 2000 31 Disember 2020. So stok awal tu dia tulis lah 1 Januari 2021. So stok awal 2021 pula, 2019, silap kan. So kat situ kalau ada satu hari bulan tu adalah merupakan stok awal. So stok awal ni kita kena letak dekat sini dulu sebelum kita kira belian lah. Okey, sebab apa kita nak kena tambah kan? Mesti ada pelajar yang fikir kan, kenapa stok awal ni kena tambah dengan belian? So sebab apa kena tambah? Sebabnya stok awal ni adalah merupakan stok yang kita bawa daripada tahun lepas, di mana tahun lepas kita tak sempat jual ataupun kita ada lebihan stok, kita tak jual pada tahun tersebut, kita bawa kepada tahun ni. Dan tahun ni kita nak jual balik stok awal kita tu dengan sekali belian barang niaga yang baru lah. Jadi kat situ dia adalah terlibat dekat dalam kos jualan, di mana kita masih menggunakan dia untuk kita jual. So kita kena tambahkan lah nanti. Tapi sebelum kita tambah, kita kena kira dulu kos-kos belian yang ada kan. So kita tinggalkan dia dulu kat sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kira belian. Lepas tu dia macam jualan tadilah, belian tolak pulangan belian, kita dapat belian bersih. Dan bila kita dapat belian bersih, kita akan kira perbelanjaan yang terlibat dekat dalam pembelian kita. Kat sini ada angkutan masuk, duty import, insurans atas belian, upah atas belian. Kita rangkumkan sekali, kena tambahkan dengan belian bersih untuk dapatkan kos belian. Andai kata angkutan masuk, duty import, insurans atas belian yang belanja yang terlibat dekat dalam pembelian kita ni tak ada, soalan tak bagi, memang tak ada langsung pun yang atas belian ni, kita kira belian bersih je lah. Kita kira belian bersih saja. Nanti kita akan tambahkan dengan stok awal tu untuk kita dapatkan kos barang untuk dijual. Sebabnya ni tak ada, orang kata apa, dia soalan tak bagi. Sebab kadang-kadang soalan tak bagi. Tapi kalau soalan bagi, kita kena tambah lah. Even though soalan bagi, contoh angkutan masuk saja dia bagi, yang 3 lagi ni dia tak bagi pun. Kita hanya kira angkutan masuk saja untuk kita dapatkan kos belian. Macam tu. So dia bergantung. Kalau soalan bagi, kita masukkan. Tak semestinya 4 ni kena ada. Mungkin dia bagi 1, mungkin dia tak bagi langsung. So bergantung. Okey, so itulah pertama sekali tadi kita akan kira. Kalau macam kita ada belanja atas belian ni, kita akan kirakan sekali, tambah, kita dapatkan kos belian. Tapi kalau tak ada, kita terus dia belian bersih ni bawa pergi ke stok awal tadi kita kira untuk dapatkan kos barang untuk dijual. Macam kira ada 2 situasi, di mana apabila kita dapatkan kos belian, kita baru tambahkan dengan inventory awal ataupun stok awal untuk dapatkan kos barang untuk dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak ada pun belanja atas belian ni, kita hanya ada belian bersih saja. Belian bersih tu terus kita tambah dengan stok awal dan kita dapatkan kos barang untuk dijual. Bergantung belanja ni ada ke tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tengok soalan. So bila kita dah dapat kos barang untuk dijual ni, bawah ni, lepas kita tambah stok awal dengan belian tadi tu, kos belian tu, kita akan tolak dengan stok akhir. Okey, mesti ada pelajar tanya, stok akhir ni kenapa kena tolak cikgu? Okey, stok awal tadi kita tambah sebab stok awal tu adalah orang kata apa,
stok ataupun inventory daripada tahun lepas tu kita bawa tahun ini untuk kita jual balik. Tapi stok akhir tu kita tolak sebab stok yang lebihan tahun ni kita nak bawa ke tahun depan. Maksudnya kita tak jual dah, kita nak tutup account. So stok akhir tu kita kena tolak untuk kita orang kata apa, dia tak terlibat lah secara langsung dekat dalam jualan kita pada tahun tu. Sebab yang ni kita nak bawa ke tahun depan kan. So stok akhir tu kita kena tolak. Dan bila kita tolak, kita dapat kos jualan. Okey, kos jualan ni kita dapat kat sini. Lepas kita tolak tu tadilah. Dan bila kita dapat, kita letak kat sini kos jualan. Jualan bersih kita kena tolak dengan kos jualan. Nama pun tajuk dia tolak kos jualan kan. So kita kena tolak. Kita dapat bawah ni untung kasar. Di mana untung kasar ni adalah merupakan pengiraan kita daripada jualan dan kos jualan yang terlibat, iaitu belian-belian apa semua tu lah. Okey, selesai untuk untung kasar. Kita pergi pula kepada hasil dan belanja. So untuk yang kita tahu sebelum ni, untuk dekat dalam item tu, kita kena tahu kita tambah hasil dan kita tolak belanja. So kita tengok apa item yang ada dekat dalam hasil. Hasil kan macam contoh diskaun diterima, komisen diterima, sewa diterima, faedah diterima, hutang lapuk terpulih. Ni kalau ada lah. Anda kata ada lah, cikgu rasa tak ada kot sebab anda tak belajar pelarasan dekat dalam bab ni. Tapi kalau macam sekolah menengah biasanya ada lah. Tapi kalau untuk kita punya syllabus ni memang tak ada untuk orang kata apa, pelarasan. Lepas tu pengurangan peruntukan hutang ragu. Ni pun pelarasan, cikgu rasa tak ada terlibat pun nanti. Just kamu abaikan lah. So macam diterima ni, itu merupakan hasil kita. So kita akan kira, tambah semua sekali hasil kita. Kita dapat jumlah hasil kat sini. Untung kasar tu tambahkan dengan hasil kita, kita dapat jumlah bawah ni. Okay, biarkan dia kat situ. Dan kita kena tolak dengan belanja. So belanja kat sini ada pelbagai lah belanja. Ada gaji sebab kita bayar kat pekerja kita. So sewa dibayar ni, andai kata kita gunakan premis orang lain lah, kita sewa kat orang lain. Lepas tu diskaun diberi, insurans, iklan ataupun promosi, komisen diberi, faedah dibayar, faedah atas pinjaman, belanja utility ataupun belanja bil elektrik tu kan. Angkutan keluar, okey, macam tadi angkutan masuk tu dia terlibat dekat belian. Angkutan keluar ni macam kos yang terlibat dalam kita membuat penghantaran kat customer kita. Daripada kita sendirilah, barang kita tu kita nak bawa keluar kan. So ini pun belanja juga. Lepas tu hutang lapuk, andai kata kita tak dapat kutip langsung, penghutang kita pun dah melarikan diri pergi mana pun kita tak tahu, kita pun tak tahu kan. So tak dapat kontak kita punya orang kata apa, pelanggan kita yang berhutang tu. So dia akan jadi hutang lapuk. Lepas tu belanja susut nilai. Ni kalau ada lah. Kalau macam ada nanti cikgu kena cari kaedah untuk mengajar anda lah. Sebab macam dekat dalam syllabus hanya anda penyediaan ni macam mana kan. Tapi kalau dari segi pelarasan belum lagi lah maksudnya dia tak ada bagi tahulah pelarasan kena buat kan. Jadi cikgu hanya cakap mengenai apa yang selalu ada lah, yang basicnya ada. Lepas tu pertambahan peruntukan hutang ragu. Okey, hutang ragu ni biasalah macam cikgu kata, hutang ragu ni kita anggarkan penghutang kita tu boleh apa tu yang tak boleh bayar macam tu lah. Tapi yang ni adalah pelarasan. Jadi anda tak terlibat dekat dalam ni. So anda tak perlu tahu. Anda hanya tahu yang atas ni saja, apa jenis-jenis belanja yang ada. So kita tambahkan semua sekali belanja tu, kita dapat jumlah belanja kat sini. Dan yang tadi jumlah yang atas ni kita tolakkan dengan jumlah belanja tadi. Kita akan dapat untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, untung kalau kita dapat positif. Tapi kalau kita dapat nanti negatif, itu rugi. So nanti sama-sama kita tengok dekat soalan macam mana. So ini adalah merupakan formatnya lah. Diharap agar anda dapat tahulah daripada cikgu buat penerangan ni. Maksudnya anda dapat pick up lah daripada apa yang telah diberitahu oleh cikgu. So kita pergi sama-sama kepada contoh soalan yang diberikan lah, iaitu kita nak kena sediakan penyata pendapatan.
So untuk soalan ni, dia ada bagi kat sini, kedai buku Farah merupakan sebuah perniagaan milik kan tunggal. Berikut merupakan petikan yang diperolehi daripada kedai buku Farah. So dia ada bagi imbangan duga kat sini. Nanti kita akan macam mana orang kata, kita akan pilih item-item yang kena masukkan dekat dalam penyata pendapatan. Nanti cikgu akan guide lah anda macam mana. So kat sini dia ada bagi inventory pada 30 Jun 2020 dinilaikan sebanyak 5,800 pada harga kos dan 6,200 pada harga pasaran. So kita dihedaki untuk sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2020. Okey, so kat sini langkah-langkah yang ada ni, pertama kita kena kenal pasti dulu item yang terdapat di dalam penyata pendapatan ikut format yang kita dah belajar tadi. Di mana untuk penyata pendapatan ni kita kena tahu jualan, belian, hasil dan belanja. Kat situ kita kena orang kata apa, klasifikasi lah yang mana satu yang kena masukkan ke dalam penyata pendapatan dekat dalam soalan ni lah. Lepas tu kita kena sediakan format penyata pendapatan dengan betul, di mana nanti kita tengok, kita tulis tajuk atas dia tu betul-betul, kita susun lajur dia elok-elok sebelum kita masukkan item-item yang terdapat dalam penyata pendapatan. Yang ketiga, masukkan item-item yang diperlukan dalam format penyata pendapatan, iaitu jualan, belian, hasil dan belanja. So kita masukkan apa yang kita dah tick tadi tu, nanti kita akan masukkan, dan akhir sekali kita akan kira ikut format sama ada tambah ataupun tolak, dan akhir sekali kita jumlahkan dengan betul untuk kita dapatkan untung ataupun rugi. Okey, so kita tengok. Okey, ni cikgu ada buat kata apa, senaraikan lah yang mana satu yang kena masuk dekat dalam penyata pendapatan. Jadi kat sini kita tengok ada modul ke modal. Ni modal. Modal ni masuk dekat kunci kira-kira, so tak ada kena mengena. Ambilan pun sama, kunci kira-kira. Tunai bank pun sama, masuk kat kunci kira-kira. So ada belian dengan jualan, yes, ini masuk dekat penyata pendapatan. Kelengkapan tidak, dia masuk kat kunci kira-kira. Angkutan keluar masuk dekat penyata pendapatan. Pulangan belian, pulangan jualan, upah, kadar bayaran, diskaun diberi, dividen diterima. Premis ni tak, dia dekat kunci kira-kira. Komisen diterima. Lepas tu akaun belum terima dan belum bayar ni, itu penghutang pemyutang ni masuk dekat dalam kunci kira-kira. Lepas tu inventory awal masuk dekat penyata pendapatan. Sewa diterima dan belanja runcit masuk. So kat sini dia ada bagi maklumat tambahan, iaitu inventory akhir. Inventory pada 30 Jun 2020 dinilaikan sebanyak 5,800 pada harga kos dan 6,200 pada harga pasaran. Kat sini kan kita macam, kenapa dia bagi dua kan, pelajar keliru. So kat sini apa yang cikgu nak bagi tahu, anda pilih nilai yang paling rendah dekat dalam dua ni. So yang paling rendah 5,800 berbanding 6,200. So kita pilih 5,800. So apa yang perlu kita buat adalah kita sediakan penyata pendapatan. Okey, kita letak kedai buku Farah, nama dia. Lepas tu penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2020, ikut kepada soalan itu tadi. So pertama sekali kita masukkan jualan dia 57,200, tolak pulangan jualan 270, dan jualan bersih dia adalah 56,930. Okey, ni kita tolak aja. Kita ambil dia daripada item yang telah kita senaraikan tadi. Kita masukkan ikut format penyata pendapatan. Okey, kita dah dapat jualan bersih kan. So sekarang ni kita nak kira kos jualan. Kos jualan mula-mula sekali inventory awal ataupun stok awal 1 Julai 2019. So stok awal ni kita letak dekat nombor 2 ni dulu, lajur 2 ni biar dulu. So kita nak kira belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Okey, kat sini dia tak ada tau belanja atas belian tu, yang macam upah atas belian, insurans atas belian, angkutan masuk tu tak ada. Kalau anda tengok kat soalan tadi pun memang dia tak beri. So apabila tak ada tu, kita teruskan sahaja belian bersih tu, terus kita bawa ke inventory awal. Kita tambahkan, kita dapatkan kos barang untuk dijual.
Okey, lepas tu kita kena tolak dengan inventory akhir. Di mana inventory akhir ni kita tak dapat jual pada tahun ni, kita nak bawa ke tahun depan. So ini kita bawa kepada tahun depan, kita tolak dan kita dapatkan kos jualan. Bila kita dah dapat kos jualan, jualan bersih, tolak kos jualan, kita dapat untung kasar. Okey, bila dah dapat untung kasar, kita biar kat tepi ni. Kita kirakan hasil, sebab kita nanti kita nak kena tambah hasil kan. So hasil yang dibagi adalah dividen diterima, komisen diterima dan sewa diterima. Kita jumlahkan, dapat jumlah hasil kat sini, kita jumlahkan. Kita dah tambah lah. Lepas tu kita kena tolak belanja. Belanja yang diberi adalah angkutan keluar, upah, kadar bayaran, diskaun diberi dan belanja runcit. So ada jumlah belanja kat sini. Yang jumlah yang kita dah totalkan tadi tu, kita tolakkan dengan jumlah perbelanjaan dan kita dapat untung bersih sebab nilai dia positif. Okey, kalau anda perasan, cikgu buat kurungan-kurungan macam ni. Dekat dalam akaun biasanya kurungan ni menunjukkan penolakan. Dia tak letak tolak kat sini. Dia tak buat macam matematik. Tapi akaun ni kalau dia tolak, dia buat kurungan macam ni. Kurungan ni menunjukkan dia tolak. Ni pun sama, dia buat kurungan. So dia tolak kat situ. Apabila dia tolak tu, kurungan lah untuk dekat dalam perakaunan lah. Jadi ini hasil penyata pendapatan yang kita telah buat daripada soalan tadi. Jadi cikgu harap agar anda dapat pick up apa yang cikgu beritahu. So nanti supaya next class ni kalau kita buat ulang kaji sama-sama, kita cuba buat soalan pasia ke apa ke kan, anda boleh buat soalan penyata pendapatan dan kunci kira-kira ni. So seterusnya kita pergi kepada kunci kira-kira, di mana kunci kira-kira adalah merupakan penyata kedudukan keuangan yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan. Ada butiran aset, iaitu aset semasa dan bukan semasa, liability, iaitu liability semasa dan bukan semasa, serta equity pemilik. Kat sini dia berbeza dengan penyata pendapatan tadi, di mana penyata pendapatan tu kita tengok jualan dan belian, lepas tu hasil dan belanja. Sekarang ni kita tengok aset, liability dan equity pemilik. So dia lain sikit lah, tapi dua-dua ni berkait. So nanti lepas kita buat penyata pendapatan tu, kita boleh masuk ke kunci kira-kira kebiasaannya dekat dalam soalan lah. Dia macam rangkum sekali kedua ni. Tak apa, nanti kita lepas ni kita akan cuba buat latihan lah untuk preparation kita jawab exam nanti kan. Okey, so butiran yang terdapat dekat dalam penyata kunci kira-kira. Okey, pertama sekali adalah aset bukan semasa, di mana ianya adalah merupakan aset yang mempunyai tempoh hayat penggunaan yang melebihi setahun dan tahap kecairannya rendah. So yang ni dia macam dia tak mudah cair lah. Sebagai contoh, kenderaan, mesin ataupun kelengkapan pejabat. So ni kita tak mudah tunaikan dia, atau dengan kata lain kita boleh gunakan dalam tempoh masa yang lama, yang bertahun-tahun lamanya, macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, aset semasa. Aset semasa ni adalah merupakan aset yang tidak tahan lama dan mempunyai penggunaan kurang daripada setahun, serta tahap kecairan dia tinggi, di mana dia mudah cair. Mudah cair ni mudah ditunaikan dalam wang ringgit. So sebagai contohnya inventory ataupun stok. Yalah, ni stok ni normal sebab kita berniaga, kita akan nak jual tu mesti kita akan, orang kata apa, stok tu kita akan sentiasa jual dan sentiasa kita dapat duit. Macam tu lah, sebab tu dia cepat cair. Lepas tu tunai di tangan, mudah untuk kita simpan dan mudah juga untuk kita bayar sesuatu, beli ataupun belanja sesuatu kan. So dia mudah cair. Deposit semasa ni adalah simpanan kita dekat dalam bank, dan akaun belum terima ataupun penghutang. Semua ni adalah merupakan aset semasa. Lepas tu kita tengok kepada equity pemilik. Equity pemilik ni adalah modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan ataupun modal yang diberikan oleh pemilik perniagaan tu kepada perniagaan. So sebagai contoh, modal awal ataupun modal tambahan macam tu. Itu adalah merupakan equity pemilik. Sebab kadang-kadang walaupun perniagaan tu dia dah mula lama, peniaga tu still akan sentiasa membawa masuk modal untuk tambahkan lagi jualan dia kan. So itu adalah merupakan equity pemilik.
Seterusnya adalah liability bukan semasa, di mana hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun keuangan untuk menjelaskannya. Okey, yang ni orang kata apa, hutang yang melebihi setahun, ataupun dalam arti kata lain lama lah untuk kita jelaskan hutang tu. Mungkin kita nak bayar dalam tempoh lebih 5 tahun ke kan. Sebagai contoh, pinjaman bank, gada janji dan pinjaman kerajaan. Okey, pinjaman bank ni biasa selalu 5 ke 9 tahun kadang-kadang tu orang pinjam kan, baru nak bayar. Bukan baru nak bayar, maksudnya kita akan ambil masa yang lama untuk bayar pinjaman ni. Okey, lepas tu kita tengok liability semasa, di mana liability semasa ni adalah merupakan hutang jangka pendek. Sebagai contoh, akaun belum bayar iaitu pemiutang ataupun overdraft bank, di mana overdraft bank ni adalah merupakan satu perkhidmatan yang bank sediakan kepada pelanggan dia untuk kita boleh bawa keluar duit melebihi daripada simpanan kita. Sebagai contoh, simpanan kita RM10,000, kita nak bawa keluar RM15,000. Itu overdraft lah. Ini adalah merupakan liability semasa. Lepas tu adalah ambilan, di mana ambilan ni adalah pemilik itu sendiri kita nak ambil aset perniagaan, iaitu barang niaga ataupun tunai ke untuk kegunaan peribadi. So sebagai contohnya, ambilan barang niaga, ambilan aset ataupun ambilan tunai. Okay, so ini adalah merupakan item-item yang terdapat di dalam kunci kira-kira. Dan lepas ni kita akan tengok format kunci kira-kira untuk kita nilai lah, ataupun kita macam mana kita dapat gambaran untuk kita buat kunci kira-kira. Okey, ini adalah merupakan format kunci kira-kira, di mana atas sekali kita akan letak nama syarikat. Dia bergantung kepada soalan lah, dia bagi nama syarikat apa, kita akan letak kat situ. Lepas tu kunci kira-kira pada dia bagi tarikh dia pada 31 Disember, pada 30 Jun. Kita tulis bila tahun berakhir dia tu, tapi kita tak tulis macam penyata pendapatan tadi. Macam penyata pendapatan bagi tahun berakhir, yang ni kunci kira-kira pada berapa hari bulan, kita kena bagi tahu. Okey, lepas tu kita tengok item yang terdapat dekat dalam kunci kira-kira ni. Pertama sekali adalah aset bukan semasa, di mana aset yang tak mudah cair. Okey, kat sini ada perabot, ada kenderaan, tolak peruntukan susut nilai kenderaan. Ni kalau kenderaan memang ada susut nilai lah biasanya. Cuma cikgu tak pasti lagi untuk kita punya silibus kena kira susut nilai ke tak. Sebab biasanya benda ni pelarasan kan. Nanti kalau ada, kita akan cikgu akan ajarlah anda macam mana nak kira susut nilai. Tapi setakat ni anda hanya perlu menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira sahaja. So kenderaan biasalah akan ada susut nilai setiap tahun kan. So kita kena tolakkan susut nilai tu untuk kita dapatkan nilai nilai kenderaan tu pada tahun tu. Dia macam contoh kita beli 2-3 tahun lepas kenderaan tu harga dia RM50,000. Kita tak boleh nak expect kenderaan tu harga RM50,000 pada tahun ni. Mesti dia akan ada susut nilai ataupun pengurangan nilai dia tu. Sama juga kesnya macam ni. Okay, itu adalah merupakan kenderaan. Lepas tu kita tengok ada premis. Ini kalau pemilik perniagaan tu memiliki sendiri premis perniagaan dia. Lepas tu ada lengkapan dan lengkapan kelengkapan. Ni macam lebih kepada alatan pejabat ataupun apa benda mesin ataupun perabot yang ada yang kita gunakan kat pejabat macam tu lah. Dia accept bukan semasa juga, sebab kata apa, untuk kelangsungan perniagaan pun kita gunakan, tetapi dia bukanlah yang macam kenderaan premis perabot ni, tapi dia lengkapan ni lebih kepada kegunaan pejabat lah cikgu kata. Macam contoh mesin photostat, ada apa lagi, meja pejabat ke, komputer macam tu kan. Benda tu di bawah kelengkapan. Okey, so benda tu semua kita jumlahkan, aset bukan semasa dapat kat sini. Okey, lepas tu kita kira aset semasa, di mana aset semasa mudah cair. Lepas tu kita akan tengok, okey, aset semasa ada tunai, ada bank,
ada penghutang, tolak peruntukan hutang ragu kalau ada lah, ni kalau tak ada abaikan lah. Lepas tu stok akhir, hasil terakru dan belanja terdahulu. So kat sini kita akan senaraikan. Okey, macam hasil terakru dengan belanja terdahulu ni pelarasan. Jadi cikgu rasa dekat silibus anda pun tak ada berkaitan dengan pelarasan ni. Jadi kita abaikan je lah part ini. Just anda kena tahu tunai, bank, penghutang, stok akhir, itu aset semasa. Yang ni kita tak perlu ambil kira lah. So kita kira semua total aset semasa ni kita dapat kat sini, jumlah dia. Lepas tu kita nak tolak dengan liability semasa, di mana kita akan tengok pemiutang ataupun akaun belum bayar. Macam penghutang tadi, akaun belum terima, pemiutang ni akaun belum bayar. Lepas tu overdraft bank. Lepas tu belanja terakru hasil terdahulu ni orang kata apa, pelarasan. Jadi anda tak perlu ni lah, abaikan lah part ni. So biasanya pemiutang overdraft bank lah. So kita senaraikan. Dekat sini dapat jumlah liability semasa, jumlah aset semasa tolak liability semasa, dapat modal kerja dekat sini. So kita tambahkan modal kerja tu dengan aset bukan semasa, kita dapat jumlah. Ni kita patutnya kena ada garisan kat sini. Tapi lupa nak letak pula kan, dekat dalam format tu. Nanti kena ni lah, ni kena ada garisan kat sini. So kita dah dapat jumlah tu. Kita kira equity pemilik dan liability bukan semasa. So equity pemilik ni ada modal, kita tolak ambilan kalau ada ambilan. Lepas tu kita tambah untung bersih ataupun kita tolak rugi bersih. Dan kita dapat jumlah equity kat sini. Lepas tu kita biarkan. Lepas tu kita dapat kita kirakan liability bukan semasa, iaitu ada pinjaman bank, pinjaman bercagar dan gadai janji. Kita jumlahkan, kita dapat jumlah liability bukan semasa, kita tambahkan dengan equity pemilik tadi dan kita jumlahkan. Jumlah yang bawah ni mesti sama dengan yang atas ni. Itu adalah merupakan format kunci kira-kira. Okey, jadi cikgu harap agar anda dapat lihatlah macam mana format dan item yang terdapat dalam kunci kira-kira ni. So, seterusnya kita akan membuat pengiraan dekat latihan kunci kira-kira. Ini soalan dia adalah berikut merupakan maklumat yang diperolehi daripada kedai neon 31 Disember 2020. So kita dikenaki buat kunci kira-kira 31 Disember 2020. So langkah-langkah dia, kita kena kenal pasti setiap item-item ni yang kita perlu masukkan dalam kunci kira-kira, sama ada aset, liability ataupun equity pemilik. Dan kita kena sediakan format kunci kira-kira dengan betul, iaitu tadi ada tajuk dia, ada garisan, kita buat 3 lajur tu. Lepas tu kita masukkan item-item yang diperlukan dalam format kunci kira-kira, iaitu aset, liability, equity pemilik, ikut format yang kita dah belajar tadi. Dan yang akhir sekali kita kena kira mengikut format sama ada penambahan ataupun penolakan, dan akhir sekali kita jumlahkan dengan betul. Dan kita perlu pastikan seimbang lah dekat bahagian atas dengan bawah tu. Okey, ini cikgu dah clarify ataupun klasifikasikan item-item yang kena masukkan di dalam kunci kira-kira. So dikatakan semua masuk sebab ni ada aset, ni liability bukan semasa, ni kena masuk bahagian modal, ni aset semasa, liability semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa dan equity pemilik. So anda tengoklah kat sini ada semua sekali item yang kita kena masuk dekat dalam kunci kira-kira. So kita cuba tengok. Okey, cikgu buat jawapan ni. Atas ni cikgu tulis kedai neon mengikut soalan, dan cikgu tulis kunci kira-kira pada 31 Disember 2020. Kita buatlah kat sini garisan dia. Kita buat tajuk dia betul-betul dan kita buat 3 lajur RM ni. Okey, pertama sekali kita kira aset bukan semasa, di mana dekat situ ada kenderaan,
ada alatan pejabat, premis, perabot, kelengkapan. Dekat sini untuk kenderaan dia tak ada beritahu susut nilai. So kita abaikanlah part susut nilai tu kalau tak ada. Terus je kita buat, kita tambah dan kita jumlahkan. Dapat jumlah aset bukan semasa. So kita kira pula aset semasa, ada akaun belum terima, tunai di tangan, iaitu lepas tu ada bank simpanan tetap, serta inventory akhir 31 Disember 2020. So kita jumlahkan, kita dapat jumlah aset semasa. Dan kita nak tolak liability semasa. Aset semasa tolak liability semasa untuk dapatkan modal kerja. So kita jumlahkan akaun belum bayar dan overdraft bank. Kita jumlahkan dan kita aset semasa tadi tolak dengan jumlah liability semasa untuk dapatkan modal kerja. Dan modal kerja ni kena tambahkan dengan aset bukan semasa, dapat jumlah akhir dia. Okey, dah dapat jumlah akhir dia, kita nak kira pula dekat liability bukan semasa dan equity pemilik. So liability bukan semasa ni kita akan kira jumlah pinjam, dia ada kat sini dia bagi pinjaman dan gadai janji. So kita jumlahkan. Lepas tu ada equity pemilik, modal dan untung bersih. Di mana kat sini untung bersih dia tak bagi. Tapi ikutkan format, kita kena orang kata apa, jumlah akhir kat bawah ni mesti kena sama dekat atas. Jadi apabila kita nak samakan yang bawah dengan yang atas, lebihan yang macam kalau ikutkan penambahan kedua-dua ni tak sampai banyak ni. Jadi lebihan dia tu kita cikgu jadikan dia untung bersih. Sebabnya kat situ dia pun tak bagi untung bersih dan kita kena seimbangkan atas dengan bawah. Dan kita masukkan pun dengan betul dah. So ini adalah merupakan untung bersih lah. So kita dapat sini. Okey, anda katalah dekat bawah ni lebih daripada yang atas. Maksudnya rugilah. Kita kena tolak. Kena sama, ada rugi kat situ. Jadi nanti dekat dalam soalan, cikgu harap anda dapat buat ikut format dan kita kena klasifikasikannya dengan betul lah. Okey, so sekian daripada cikgu untuk kelas pada hari ini. Diharap agar perkongsian cikgu dan penerangan cikgu membawa manfaat dan dapat memberi anda input lah sedikit sebanyak sebelum kita prepare kepada exam final nanti. Okey, kepada yang menonton channel ini, jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel cikgu. So sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.